yang dari sini atau tengok dalam internet ke apa ke? Sini. Oh, faham, faham. Okey, okey. First of all, pertama sekali, okey, mungkin senior tu tak tahu kot. Mungkin lah, mungkin kita assume mungkin dia tengok yang daripada ni. Okey, first of all, bila saya tengok balik overall ni, jadi banyak yang tak kena. Yang harus untuk kita lihat balik, untuk kita rombak balik berdasarkan apa yang sebenarnya yang kita, yang diperlukan dalam LPH. Okey, baik. Saya tengok. Okey, kita tengok. Okey, pertama. Okey, pertama. Okey, mata pelajaran. Okey, of course lah. Okey, actually untuk mata pelajaran ni sebenarnya tak perlulah. Sebab kita dah tahu kita nak buat LPH tentang subjek apa. Okey, so mata pelajaran ni tak perlu sebenar-benarnya untuk kita untuk kita letak dalam LPH. Sebab kita dah tahu sebab kita nak buat LPH bahasa Melayu. Of course kita nak buat LPH bahasa Melayu, takkan kita nak buat LPH subjek sejarah ataupun subjek lain. Okey, jadi mata pelajaran memang tak perlu letak dalam LPH. Okey, yang wajib perlu ada, okey, tema berada di atas. Okey, tema selalu berada di atas sebab kita akan tengok tema ni berasaskan RPT ataupun RPM. Okey, rancangan tahunan dan juga rancangan pengajaran mingguan. Okey, dan juga di SKP. Jadi, selalunya tema kita berada kalau tolong berada dalam orang kata berada pada di kolom yang ke atas lah dalam LPH. Kalau masuk ke sekolah, okey, masuk ke sekolah, ini terus terang lah sebab ni based on experience saya. Sebab saya dah pernah berada di bawah SPP, Sekolah Bahasa Melayu, dan mata anak Sains Mara, okey, dua pentadbiran yang berbeza ni banyak yang boleh saya ketahui cara dari segi pentadbiran, okey, LPH pun berlainan dan sebagainya. Okey, tapi cuma saya tak pernah lagi lah mengajar di sekolah harian biasa lah di SMK. Tapi ini cara budak-budak cara budaya kerja di SBP dulu, di mana orang kata LPH kalau masuk sekolah, okay, siapa-siapa yang praktikum ke LM ke, okay, tolong beware lah, okay, tolong beware dan hati-hatilah. Okay, sebab saya takut waktu observe, okey, kemungkinan grade yang kalau LPH sangat memainkan markah yang sangat tinggi. Kalau andai katalah LPH pun bermasalah, kemungkinan kita takut grade observation untuk pencerapan daripada pihak guru kanan ataupun guru yang bertanggungjawab menilai kita punya pengajaran akan rendah. Okey. Ini sangat berhati-hati. Alright, sebab dulu memang tak dinafikan. Memang tak dinafikan. Dulu kita menggunakan LPH metodologi pedagogi yang sistem lama. Maksudnya pengajaran yang kaedah lama. Sekarang kita dah ke arah pengajaran baharu. Tambah sekarang kita dah ada AI, banyak teknologis yang boleh diaplikasikan. So benda ni yang kita perlukan. So banyak perubahan yang perlu kita tekankan. Kalau ini sebelum jadi cikgu kalau dah selepas jadi cikgu di bawah Kementerian Pendidikan KPM, hanya satu muka surat saja. Yang paling penting objektif, tema, tarikh, hari, tingkatan, SP, SK. Yang paling penting itu je. Dalam satu muka surat je dalam LPH. Yang selebihnya tu tak perlu pun tak apa. Dulu kena buat banyak sebab sekarang ni mungkin KPM dah ringankan beban cikgu. Tak nak
menambahkan lagi masalah bebanan. Jadi hanya satu muka surat saja. Waktu bila dah jadi betul-betul jadi cikgu nanti barulah ni barulah dikenakan buat satu muka surat dia. Dulu sampai 7, 8, 10, okey, paling tebal. Okey, nak masuk dalam ERPH tu. Okey. Tapi kalau tapi ada tapinya. Bila dah jadi cikgu, jangan malas. RPH wajib buat setiap hari. Kalau tak buat, kena denda satu RPH RM200. Bayangkan RM200 sangat tinggi nilai dia berbanding kalau RM200 tambah apa darat dengan 7 hari dah berapa? RM1,400. RM1,400. Lepas tu gaji kita gaji permulaan cikgu baru RM3,500. RM3,500 tolak dengan RM1,400 kalau tak buat lagi banyak. So janganlah, okey, jangan jadi alasan, okey, jangan ada sebab. Okey, nak kita wajib, okey, habiskan kerja tugas-tugas kita, buat RPH, okey, jangan skip. Jadi kalau tidak kena denda tau. Sehari tak buat RPH kena denda RM200. Itu budaya di bawah Kementerian Pendidikan lah. Okey, okey. Pertama, okey, mata pelajaran of course tak perlu letak sebenarnya. Okey, tarikh dan hari. Okey, tarikh dan hari. Okey, okey, kat sini tarikh ada. Hari mana? Oh, Ada. okey. Hari mana? Okey, okey, okey. Ah, okey, tarikh ada, hari mana. So kena alert betul-betul. Mm-mm. Okey, kemudian okey, tajuk. Okey, selepas tema, kena letak dulu tajuk. Kena letak dulu tajuk. Tema baru tajuk. Okey, tema baru tajuk. So yang ni saya conteng boleh? Boleh? Takut lagi. Bukan apa, saya takut nak conteng, saya takut nak edit balik, takut lagi tiba-tiba kena ni. Okey, so okey, saya ikut ni Okey, mula-mula tema, kemudian diikuti dengan tajuk. Okey, tajuk of course lah. Okey, tema dengan tajuk berbeza. Okey, kalau tajuk ni kita tengok berdasarkan dalam buku teks. Okey, dalam buku teks. Okey, tema ada mengikut RPT ataupun RPM. Okey, kemudian diikuti dengan standard kandungan. Okey, standard kandungan. Okey, kemudian standard kandungan boleh tengok dalam DSKP sebenarnya. Kemudian standard pembelajaran SP. Kemudian diikuti dengan minggu. Okey, minggu yang keberapa lah. Okey, minggu 1 sampai 42. 42. Kita satu sistem persekolahan 365 hari, 42 minggu. 42 minggu, so 42 ke 50 lebih dah. Saya pun tak pasti, tak ingat dah. Okey, kemudian tingkatan. Okey, tingkatan, kemudian hari. Okey, hari, and then last kali adalah tarikh. Kemahiran vokal tak perlu sebenarnya, tak perlu. Okey, tak perlu. Okey. Ya. Yang template ni doktor yang bagi. Disuruh isi yang ikut ni. Oh, doktor Oh. yang bagi. Tapi Ha. ini saya menerangkan apa dah jika observation, sebab observation dia ada dua pihak. Okey. Ha. Dua pihak, satu guru penelia dan juga satu lagi waktu observation pencerapan nanti ada guru kanan akan menilai juga, okey, bersama dengan guru pembimbing, okey, lepas tu dengan pensyarah. Okey. So tak sama. Okey, tak sama. Cuma markah di tangan pensyarah lah. Okey. Okey. Tapi itu yang saya terangkan ni, okey, sebab ini yang digunakan. Zaman sekarang cara nak buat LPA cara sebegini. Bukan yang cara dalam template ni. Okey. Faham tak? Faham? Okey. Alright. So bawah ni actually tak perlu pun. Okay, tak perlu. Okay, and then sebab kita dah letak standard kandungan dengan standard pembelajaran di bahagian atas ni. And then kemudian objektif. Ikuti dengan objektif. Okay, objektif. Okay, dalam objektif pengajaran,
tak boleh letak dua. Okey, saya tekankan sekali lagi, tak boleh. Jangan memandang-mandang siapa aja awak letak objektif dua objektif. Awak bayangkan, awak 3 waktu mengajar bersamaan dengan 1 jam 30 minit, awak nak capai 2 objektif. Agak-agak awak benda okey ke tak pengajaran awak? Okey, memang dah tercapai. Okey, tapi yang selebih-lebihnya balance awak 2 objektif ni bagi saya 1/2 jam je saya boleh habis. Oh, okey. 1/2 jam saya boleh habis. Kalau 3 waktu 1 jam 1/2, Mm-mm. selalunya satu kalau 1 jam 1/2, kalau 3 waktu, kalau satu waktu berapa? Satu waktu. Satu waktu anda antara dalam kurang paling tidak pun 35 hingga 40 minit lah, something like that macam tu lah. Ah, Okey, cuma untuk 3 jam, okey macam tak silap sekarang dulu dulu satu satu waktu 40 minit, tapi mm-mm. sekarang ni 30 minit je. 30 minit je satu waktu. Jadi kata kalau 3 waktu 1 jam 1/2. Okey, Mm-mm. jadi kalau satu waktu boleh kita capai 2 objektif. Mm-mm. Kalau waktu kita mengajar, kalau 3 waktu, okey jangan letak sampai 2. Mm-mm. Sebab okey, ini saya bercakap, okey, kalau awak letak 2 sebab di hujung akhir tahun nanti awak akan dinilai oleh penolong kanan. Okey, waktu pengajar okey, untuk menilai prestasi pekerjaan awak. Ah, awak ingat jadi cikgu tak kena observe ke setiap tahun? Kena. Kena setiap tahun kena di-observe. Sebab itu dinilai dalam prestasi pekerjaan, masuk dalam hal MIS. Jadi benda tu wajib dan wajar untuk awak ketahui. Okey, ini sebagai persediaan awak lah. Okey. Okey, kalau satu waktu boleh awak capai 2 objektif. Dua Mm-mm. waktu minimum 3. Okey, minimum 3. Baik, jangan bawah 3 kalau 3 waktu. Sorry, kalau 2 waktu. Okey. Okey, kalau 4 waktu, 3, 3, okey 3 atau 4 sajalah. Okey, tapi 3 lah. Okey, 3. 3. Okey. 3. Tapi biasanya 3 je. Kalau 3 waktu, 3 je. Okey, yang selebihnya tu sempat. Okey, kalau 3 waktu tu, objektif yang ketiga tu selalunya susah. Mm-mm. Okey, selalunya aras tinggi. Okey, aras tinggi. Jadi, agak susah untuk budak. Ni so kita boleh bagi masa. Okey, maksimum pun 3 je. Kalau 2 hingga 3 waktu, maksimum dia 3 je. Jangan lebih daripada 2. Maksudnya jangan kurang daripada 3. Gitu. Oh, okey. Faham, faham, faham. Ha. And then untuk kriteria kejayaan ni tak perlu. Okey, tak perlu sebenarnya. Tak sangat-sangat tidak diperlukan untuk kriteria pengajaran. Okey. So benda ni tak perlu. Okey, ada benda yang perlu, ada yang benda tak perlu. Okey. Uh, okey, okey. Sekejap. Nak tanya, mana rujukan sumber? Rujukan sumber yang digunakan? Okey. Kat sini tak dinyatakan rujukan sumber, tak dinyatakan elemen merentas kurikulum, pun tak dinyatakan refleksi pengajaran. Mungkin bawah ni saya boleh sebab itu saya ingat adalah. Okey. Tapi tak dinyatakan, sepatutnya kena nyatakan dululah. Okey, EMK, dalam EMK tu kita ada kaedah pengajaran Mm-mm. sama ada semuka ataupun online lah. Okey, Mm-mm. kemudian buku teks, okey, buku teks muka surat berapa. Kita guna, kalau guna buku teks dah, kalau tak guna tulis tiada. Okey, kalau alat bantu mengajar, apa yang kita guna alat untuk mengajar, contoh seperti komputer, projektor ke. Okey. Okey, nama pun alat. So alat apa yang kita guna untuk mengajar. Okey, kalau buku bukan alat, buku adalah BBM, bahan bantu mengajar. Okey, kemudian diikuti dengan BBM, bahan bantu mengajar. Kemudian strategi PDP, ini bawah elemen bawah EMK ya.
okey, strategi PDP, okey, sama ada pembelajaran konstruktivism ataupun berpusatkan pelajar lah. Okey, sorry, sekolah kita tak dibenarkan menggunakan pelajar, kita guna murid. Kalau pelajar ni Oh, berstatus pelajar universiti. Okey, pelajar okay. universiti, pelajar IPT kalau tingkatan 6 boleh. Okey, kalau bawah tingkatan 6, tingkatan 5 kena guna perkataan murid, jangan guna apa dah, pelajar. And then kemahiran kebat, okey, kemahiran kebat, okey, salin lah bawah untuk bawa yang bawa EMK. Kemudian kemahiran kebat ni okey, tengok analisis lah, tengok taxonomy belum lah, charter tu nanti saya kongsikan. Lepas tu peta pemikiran seandainya aktiviti pengajaran yang dilakukan tu ada melakukan aktiviti peta pemikiran, tulis. Kalau ada peta apa, peta buih ke, peta pokok ke, peta awan ke, something like that lah. Kalau ada, tulis. And then penilaian PMP, okay, sama ada awak guna lembaran kerja ke, lembaran kerja ni maksudnya awak bagi latihan guna buku latihan ke, okey, ataupun modul ke, okey, tulis kalau ada. Kemudian nilai-nilai murni, okey, nilai murni kena wujud dalam RPT. RPT selalunya ada. Okey, RPT kalau masuk sekolah nanti guru penilai akan kongsikan. Okey, kemudian latih, okey. Lepas tu penilaian, ada TP ya. Sekarang ni kita PPD, okey. Dia ada TP, TP 1, tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2, tahap penguasaan 3, tahap penguasaan 4, 5 sampai 6. Tak ada sampai 7, 8, 9, 10 lah. Tak ada ah. Jangan duduk memandai-mandai bubuh sampai 10. Okey, sampai 6 saja. Okey, TP 1 sampai TP 6. Okey, sebab di sekolah menggunakan ni dah menggunakan tahap penguasaan. Okey, tahap 1 sampai tahap penguasaan 6. Okey, itu untuk EMK saja. Okay. Ah, untuk EMK. Okey, EMK yang EMK elemen yang perlu ada dalam EMK kaedah pengajaran sama ada bersemuka atau online. Saya ulang balik Okey, note kalau tak sempat tadi tulis. Kemudian buku teks, okey, buku teks kalau kita guna buku teks halaman muka surat berapa, kita tulis, okey, tulis dalam RPH muka surat berapa kalau guna buku teks. Kalau tak guna jangan tulis dalam ni, just tulis tiada saja. Okey, kemudian alat bantu mengajar, alat apa yang kita guna untuk mengajar. Kemudian bahan bantu mengajar, okey, bahan apa yang kita guna, contoh buku teks, okey, buku rujukan, okey, buku tambahan, okey, so kita boleh letak dalam RPH. Kemudian strategi PDP, okey, strategi PDP ni, okey, kita menggunakan strategi apa, pendekatan apa, konstruktivism, berpusatkan murid ke, okey, so tulis. Okey, jadi kita yang tu kita yang tahu. Kita nak guna yang apa. Kemudian kemahiran kebat. Okey, kemahiran kebat ni kena tengok taxonomy belum. Okey, taxonomy belum ada ni, so kita ni nanti saya ajar kalau ada masa saya ajar taxonomy belum sebab dah dekat OUM pun saya mengajar pedagogi. Pedagogi, so saya kalau nak tahu lebih lanjut ada masa free nanti saya ajar. Okey, masuk kuliah percuma saja, tak perlu bayar. Ah, peta pemikiran, okey, kemudian diikuti dengan peta selepas kemahiran kebat, diikuti dengan peta pemikiran. Okey, peta pemikiran ni maksudnya kalau kita guna buat aktiviti, kalau murid tu buat aktiviti lukis peta ke, peta apa, peta pokok, tulis peta pokok. Kalau peta awan, peta awan. Okey, tulis je kat situ. And then diikuti dengan penilaian PMP, sama ada kita guna modul ataupun buku latihan. Okey, kemudian diikuti dengan nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni tak payah duduk ikut kepala tahu kita. Okey, semua benda tu dah ada dalam PT. Tengok balik dalam PT nanti. Okey, kalau anda kata untuk DPLI ni, untuk tugasan ni, kalau ada after this SEM depan ke, SEM 2 ke, ni ke, boleh untuk direka tak apa. Nanti waktu observation, pencerapan nanti, waktu masuk LM nanti, praktikum nanti. Praktikum nanti jangan duduk mana-mana buat kepala tahu. Gitu.
Saya cakap awal lah sebab benda ni ini menjadi titik persoalan banyak yang menjadi kelemahan pelajar. Okey, kemudian itu saja bawah EMK, kemudian diikuti dengan penilaian. Okey, penilaian tu buat kotak kecil-kecil. Okey, ada 6 kotak. Okey, kotak antara TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6. Okey, kemudian selepas penilaian refleksi pengajaran. Okey, refleksi pengajaran. Okey. Yang ni refleksi pengajaran tolong kosongkan. Okey, tolong kosongkan. Kalau waktu praktikum nanti bila dah masuk sekolah tolong kosongkan. Jangan memandai-mandai tulis. Okey. 30 orang pelajar mencapai objektif pengajaran. Tapi kita tak belajar, kita tak mengajar lagi. Kosongkan. So selepas kita habis mengajar baru isi. Nanti kalau dah jadi cikgu yang sebenar pun waktu tu pun sama. Okay, jangan memandai-mandai kita bubuh sebelum kita mengajar, dah bubuh dah refleksi pengajar. Kita dapat 30 orang pelajar, semua pelajar faham apa yang kita sangat menipu. So, kosongkan untuk bahagian refleksi pengajaran. Refleksi pengajaran hanya digunakan, hanya perlu ditulis selepas habis pengajaran. Gitu. And then, rujukan sumber. Selepas refleksi, rujukan sumber. Okay, kemudian and then okay. Okey, itu cukup. Okey, itu satu muka surat sebab nanti waktu praktikum banyak kena walaupun berstatus praktikum, okey, tapi banyak muka surat jugalah nak kena tulis. Okey, ini yang kita perlukan. Ini yang kita nak fokus sebenarnya untuk hari ini. Okey, itu yang satu muka surat tu. Itu dah dikira satu muka surat. Okey, ini yang kita nak fokus sebenarnya. Okey, dulu kita menggunakan pedagogi kaedah lama. Sekarang kita dah guna kaedah baru iaitu yang dikenali konsep 5E. Okey, konsep 5E. Okey, jadi E yang pertama tu adalah engagement. Okey, engagement iaitu bermula dengan set induksi. Okey, engagement. Okey, engagement. Okey, engagement. Okey, bermula dengan set induksi. Okey. Okay, engagement. Okay, ni betul. Okay, ni betul, tak ada masalah. Okay, ini dari segi sebab saya tak baca lagi yang ni. So, set induksi ni kita nampak macam betul dah. Okay, cuma starting komponen pertama yang perlu kita buat lakukan adalah set induksi. Okay, engagement. Okay, E yang pertama. E yang kedua penerokaan. Okay, selalunya kita tertukar kaedah lama penerangan dulu. Cikgu terang dulu baru pelajar buat aktiviti. Baru pelajar buat aktiviti. Sekarang tak. Okey, sekarang tak. Okey, lepas kita dah tunjuk set induksi, pelajar kena buat aktiviti dulu. Faham. Pelajar kena buat aktiviti dahulu. Okey, untuk yang bukan langkah satu okey, dia terus kepada penerokaan. Bukan langkah satu penerokaan. Kalau dalam bahasa Inggeris E yang kedua adalah exploration. Exploration. Okey. So dekat sini nampak salah dah kat sini. Gitu. Nampak salah lah. So nanti boleh betulkan. Okey. Exploration ni penerokaan atau dalam bahasa Inggeris exploration ni adalah aktiviti pelajar. Pelajar kena buat dulu. Macam aktiviti perbincangan, nampak tak? Awak dah buat langkah kedua dah aktiviti perbincangan kumpulan. Sebetulnya langkah kedua ni masuk kepada aktiviti penerokaan, exploration. Pelajar yang buat dulu aktiviti. Okey, pelajar buat aktiviti jangan sampai 10 minit tak cukup, logik lah. Kalau 20 minit 3 waktu buat aktiviti 20 minit, pelajar ni dia sembang je dalam buat aktiviti pun. Ada yang buat kerja, ada yang tak buat kerja. So memang agak lama, kadang-kadang pun saya pun marah juga kadang. Okay, tak guna pun buat aktiviti. Budak-budak tak gunakan waktu yang sesuai. Okay, so kita kena pantau.
Waktu buat aktiviti kena bantau. Katakanlah kalau kita kata, "Okey, saya nak kamu semua okey, okey kelas, okey, saya nak kamu semua 30 minit saya harap pastikan semua siap yang aktiviti yang awak lakukan. Okey, tak ada kompromi bagi kamu. Kalau tak ada, ni tak ada alasan kalau awak kata tak siap ke apa ke, 30 minit pasti siap. Okey, kalau tak siap, keluar daripada kelas." Marahlah sikit, kena garang lah. Mm-mm. Okay. And then, okay. Okay, lepas diorang diorang apa dah? Diorang buat aktiviti, Mm-mm. masuk yang seterusnya, kita komponen yang ketiga bukan langkah kedua. Langkah kedua tu dah tadi, ni masuk langkah yang ketiga tu kita panggil dia explanation. Okay, iaitu penerangan. Okey, penerangan. Okey, atau E yang ketiga explanation. 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 Okay, ini benda benda penting okey. Ah. Sebab yang pesawah awak guna ni template kaedah pedagogi yang lama. Okey, Mm. sekarang kita dah guna yang baru. Dah nama pun 2024 kan. Okey, so dah menggunakan sistem lama. Dulu pun saya pun macam awak juga ada kapal-kapal masuk sekolah. Apa benda apakah orang jadah 5E ni? Saya pun tak tahu pun 5E tu apa. Lepas tu bila lama-lama apa semua, macam ni. Saya sampai menangis kata nak buat LPH. Sebab saya tak tahu apa itu 5E sebab pensyarah-pensyarah saya semua ni menggunakan kaedah lama. Mengajar saya suruh mengajar kaedah lama. So saya dah terbiasa menggunakan kaedah lama. Bila dah masuk sekolah saya terpingung apa betul orang jadual 5E ni. Aku pun tak pernah dengar, pesara aku pun tak pernah ajar. Mula nak merepek seorang-seorang tu. Jadi jadi orang kata okey, ini benda baru, ilmu baru. So nak tak nak kita sebab kita dah dilatih sebagai seorang guru, nak tak nak kita kena belajar benda tu. Okey, langkah yang ketiga iaitu explanation. Okey, tapi boleh je actually untuk bawah penerokan. Okey, setiap komponen tu bawah ni contoh set induksi. Okey, awak tulislah langkah satu. Okey, langkah satu supaya awak lebih faham. Langkah satu mesti engagement iaitu set induksi. Kemudian diikuti dengan penerokaan. Okey, langkah dua. Langkah dua ataupun dalam bahasa Inggeris dia exploration. Okey, kemudian langkah tiga. Okey, penerangan. Okey, langkah tiga, penerangan explanation. Okey. And then kita masuk beralih kepada langkah keempat. Itu saya tak tengok lagi secara overall ni. Cuma saya nak tegur yang pada permulaan lah. Okey, langkah keempat. Okey, langkah okey, sorry. Tadi langkah penerangan. Okey, langkah tiga explanation ni Mm-mm. bukan cikgu yang terang. Dulu untuk kaedah lama, okey, sekarang tu dia. Sekarang dah anggap dah macam bagi kuliah dah, kuliah malam. Kuliah malam bersama dengan pelajar OUM. Okey. Okey. Dulu, okey kelas, dulu di mana untuk penerangan kaedah pedagogi, kaedah lama, cikgu-cikgu yang terangkan. So budak duduk dalam kelas tengah dia dengar je. Dulu macam tu, cikgu terang masuk dalam kelas, okey, assalamualaikum semua, apa khabar, apa semua. Lepas tu daripada cakap je budak pun dengar. Lepas tu kadang-kadang sebab tu ada yang mengantuk duduk dalam tidur kat belakang lah, apalah, mengantuk lah. Alasan macam tu lah. Sebab tu kita dah menggunakan kaedah baru ni. Mungkin kaedah baru ni dah ikut peredaran zaman lah kot. Okey. Sebab itu kita menggunakan kaedah baru iaitu kaedah di mana cikgu untuk kaedah baru ni, pedagogi pengajaran baru ni, dia nak kurangkan cikgu bercakap. Ini yang bagusnya. Dulu masuk je kelas. Okey, habis. Okey, terima kasih semua. Okey, kita jumpa esok hari kalau ada kelas dengan saya. Okey, bye-bye. Dulu macam tu. Okey, sekarang tak. Sekarang cikgu masuk kelas.
cikgu tunjuk set induksi apa semua, tapi kalau waktu jadi cikgu lah, okey, kalau dah jadi cikgu sebenar, dia dah apa pun set induksi, set induksi pun tak tunjuk. Okey, cikgu masuk kelas, okey, terang-terang sikit, dia buat aktiviti, lepas tu simpul, habis. Kalau jadi cikgu sekarang, dah jadi cikgu sebenar lah, dulu tak ni, tapi ada tapi ni. Tapi waktu nak menilai prestasi hujung tahun wajib kena ada. Ah, sebab yang hujung tahun di mana pihak pentadbir akan dah maklumkan, okey sekian, okey cikgu kira, cikgu Syakira. Okey, saya bersama dengan penolong kanan dengan juga guru besar akan masuk kelas cikgu pada hari Isnin ini untuk work observation, untuk pencerapan, untuk prestasi tahunan. Okey, so masuklah. Okey, wajib perlu ada. Jangan duduk tegih-tegih, tak ada seindasi apa semua tu, itu janganlah. Okey, waktu tak kena observe barulah seindasi, tak nak tak terpulang lah. Okey, terpulang lah. Nak buat, tak nak buat, sudah. Okey, itu hak masing-masing. Kalau dia jadi cikgu sebenar. Okey, tapi majoriti kebanyakan cikgu sebenar sekarang memang macam tu, malas semua. Semuanya pemalas tahap gapan semua. Jadi orang kata set industri pun tak ke mana, aktiviti apatah lagi tak buat. Okey, apatah lagi tak buat. Okey, ada yang buat, ada yang buat sepanjang setiap hari buat, setiap kali masuk kelas pun buat. Ada juga yang yang tak buat langsung terus pun tak buat untuk aktiviti. Jadi sebab dah expert lah, konon kata dah expert kan, okey. Jadi dia masuk kelas, okey, dapat terang, bagi latihan, okey, bincang, okey, lepas tu habis. Cikgu sekarang macam tu. Cikgu sekarang ni sebab mungkin nak buat aktiviti tu kena banyak modal, okey, saya faham. Okey, tapi untuk penilaian prestasi, kalau kita dah tahu, tapi kita akan dimaklumkan bila kita kena observe. Untuk kalau pentadbir akan maklumkan lebih awal bila kita observe siapa guru yang di-observe. Tak kisahlah PK ke, guru besar ke, pengetua ke. Okay, time tu lah kita kena buat yang ni langkah 5A daripada awal set induksi, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Benda ni semua wajib. Yang waktu yang tak kena observe tu tak apa, lantar kita lah. Lantar kita, suka hati kita lah. Suka hati kita, kita nak buat, tak nak buat, sudah. Okay, so kat situ kita dah boleh jimat. Kalau nak buat setiap hari buat aktiviti, setiap hari nak kena buat ABM, mampu gaji pun sebulan 3,500. Menggaji sebulan cikgu-cikgu baru pun 3,500. Tolak kereta, tolak hutang sini, tolak komitmen. Tinggal ni esok lusa makan pasir. Tak nak lah. Jadi orang kata sebab tu cikgu semua, kebanyakan cikgu semua tak buat aktiviti sebab memikirkan nak kena buat BBM. BBM bukannya tak kena modal, kena keluar modal juga. So benda tu tak perlu pun sebenarnya. Kalau waktu tak kena observe, okay? Kalau waktu kena observe, kita dah tahu bila tarikh, time tu boleh buat. Time tu boleh buat untuk kita, boleh kita untuk kita observe. So tapi kena ikut RPT lah, kena ikut setiap panitia, ketua jabatan selalunya akan maklumkan, jangan suka hati. Okey. Minggu pertama dah melangkau bab 10. Padahal kalau ikut RPT kena start daripada bab 1, tak boleh lah melangkau sampai bab 10. Even walaupun bab 10 hang expert, tentara mana pun hang boleh explain 30 jam sekalipun, janganlah sampai tahap macam tu. Okay, kena ikut RPT. Kalau minggu pertama persekolahan, bab of course lah bab 1. Gitu. Okay. Alright, tu panjang je lah, dah 30 minit dah. Okay, itu baru langkah 3, tak masuk lagi langkah 4. Esok entah sampai esok pagi lah kita kuliah pagi ni. Okay, alright, okay. Okay. Untuk langkah ketiga, itu baru langkah ketiga, tak masuk lagi langkah 4. Okay, untuk langkah ketiga, okay, bila mana budak dah siap untuk aktiviti untuk langkah kedua tu, kita panggil budak. Okay, kita panggil budak untuk datang ke depan. Okay, waktu penerangan kita tahu masa akan grab lama. Okay, sebab tu peranan objektif pengajar tu sangat penting. Kena tengok jam. Kalau jam tinggal 30 minit, okay, pastikan kita yang memilih kumpulan.
Walaupun ada 4 kumpulan. Kadang-kadang budak kata, cikgu tak adil lah, kumpulan kami tak panggil pun. Lalu ni, hai ingat aku masuk kelas hang mengajar sampai 3 jam, 40 jam ke? Okay, kelas dengan saya pun sejam, kadang-kadang 30 minit. So, kita yang sebagai cikgu, kita kena berperanan. Okay, berperanan di mana kita yang pilih kumpulan mana yang akan bentang dulu. So kita contoh, kumpulan satu boleh datang ke depan. Okay. Kadang-kadang mulalah budak, cikgu tak siap lagi lah cikgu. Kepala otak hang. Okay, aku dah bagi 30 minit, hantar manfaat kan memang nak kena tandang daripada sekolah tu, mungkin lepas ke New Zealand ke gitu. Okey, jadi kita kena pastikan manfaat lah waktu observation, case strategi. Case ini tips. Okey, ini waktu kalau dinilai prestasi kerja tahunan. Okey, dah tahu budak kita lembab, lembab bukan kita nak bina, maksudnya cara dia orang buat kerja tu, okey, dah tahu lembab, okey, bagi 30 minit pun ambil masa sampai sejam, okey, sebab ni based on experience saya lah, okay, tapi bukan experience saya pun saya rasa majoriti kebanyakan semua budak sama je. Okay, sebab budak generasi Y kan. Okay, semua ni jenis-jenis manja tahap gaban. Okay, tapi yang tak jumpa lagi cikgu je lagi tahap lebih kepada gabannya. Okey. Okey, jadi kita di mana waktu observation, sebelum observation minta budak kita bagi aktiviti siap-siap, minta budak siapkan terlebih dahulu. Pandai tak? Pandai tak? So, waktu dia tak grab lama. Dia waktu buat aktiviti tu dia tak grab ambil masa yang lama. Waktu kita dah tahu kita kena observe, nampak kita pun sebab kita takut kan. Okay, of course lah kita takut lah. Satu, dia boleh mempengaruhi markah prestasi. Markah prestasi kita tu. Jadi nak tak nak, of course lah kita nak jaga markah prestasi tu untuk apa? Untuk kenaikan pangkat lah. Okay, untuk kenaikan grade daripada DG41 ke DG44, kena tengok markah prestasi. Jadi kita nak jaga benda tu. Okey, jadi kita suruh budak. Okey, penilaian prestasi ni bukan sekadar dinilai untuk mengajar, dinilai secara overall. Okey, pelibatan cikgu, sumbangan cikgu dan sebagainya. Baru kalau betul-betul layak untuk naik pangkat, barulah boleh dinaik pangkat. Sebab tu ramai cikgu-cikgu lama yang dulu-dulu yang dah lama-lama pun masih lagi DG41. Sebab itulah, ada sebabnya tu. Mungkin ada dari segi masalah ke apa ke, kita tak tahu. So kita nak jaga markah prestasi, kena setiap baku-baku tu kena perfect lah. And then daripada okey, apa dah tadi? Itulah dua dah. Tak ingat dah lah. Pada tadi ingat tak? Tadi explanation. Kumpulan Okey. mana yang nak bentang. Pilih. Okey, okey, untuk explanation penerangan, kalau tengok waktu, waktu kalau 30 minit jangan bagi panggil semua. Dah tahu ada 4 bulan, jangan panggil semua, panggil seorang dah satu kumpulan cukup. Habang ada. Tak apalah. Kelas, yang cikgu tak panggil nanti tu kita bentang pada kelas yang akan datang. Boleh? Tunjuklah. Abang kata macam tu. Kemudian bila budak dah bentang, andai kata, bila budak dah bentang, kita akan memerhati tengok apa yang budak bentang. Bila budak dah bentang, andai kata berlaku kesilapan fakta. Maksudnya kesilapan fakta pembentangan tu salah, kita sebagai seorang cikgu, kena tegur. Maksudnya jangan direct on the spot. Jangan menjatuhkan down semangat budak. Kita tahu budak dah buat yang terbaik. Kalau kita dah boleh agak kalau budak bentang tu salah, kalau budak bentang salah,
kita sebagai cikgu, seorang cikgu, okey beritahu. Okey, untuk kumpulan 1 boleh cikgu nak mencelah sedikit, cikgu nak tambah sikit je. Okey, right, okey. Lepas tu kita tambah sikit. Okey, kita tambah poin tu untuk kita nak betulkan balik kesilapan budak bentang. Ah, jadi dekat situ peranannya cikgu. Okey, peranannya cikgu. Okey, so dekat situ budak secara overall satu kelas akan faham lah apa yang diajar oleh cikgu. Okey. And then kalau ada penambahan point dekat situ juga cikgu akan boleh. Okey, kalau anda katalah budak bentang tu betul sampai A sampai Z. Okey, so kita menyimpulkan balik. Okey, kelas. Okey, tadi berdasarkan kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 bentang. Okey, apa yang awak faham? Okey, kita panggil seorang. Okey. Kalau budak boleh jawab, maknanya budak tu fahamlah apa yang kumpulan 1 bentang. Kalau budak tu tak boleh jawab, maknanya budak tu adalah, so akan mempengaruhi refleksi pengajaran kita tu. Itu sangat berhati-hati. Okey. Lepas tu okey, lepas tu kita simpulkan, okey, walaupun belum lagi kesimpulan, kita menerangkan balik semula apa yang dibentangkan oleh kumpulan kumpulan yang dipilih secara awak oleh cikgu lah. Okey, lepas kita dah bagi penerangan, kita dah tambah, kita dah menyimpulkan balik penerangan tersebut, kita bagilah tepukan. Itu dipanggil peneguhan positif. Jangan sesekali dua kata, okey, ni salah ni betang salah ni. Janganlah. Ya, janganlah sebab kita tak pernah diajar, tak pernah dilatih sebagai seorang guru untuk memberi peneguhan negatif. Okey, kena bagi peneguhan positif. Okey, kena bagi sama ada tepukan, pujian. Atau dua tu je. Okey, abang kata, okey, baguslah kumpulan 1 ni bentang, cikgu pun cukup bangga. Bodek lah sama. Okay, kalau waktu observation kita bodek habis lah. Waktu observation wajib. Okay, wajib untuk kita memberi penugahan. Right. Okay. Okay. Lepas tu, okay, untuk langkah 1, 2 dan 3, okay, okay, kita kena tahu, okay, untuk set induksi 5 minit tu panjang, nak bagi budak tengok cerita apa sampai 5 minit. Okay, kadang-kadang 5 minit ni set induksi ni macam-macam kita boleh guna, tak semestinya video-video ni orang menyampah je, selalunya basic video, dan yang tengok video. Bukan semua sekolah ada TV. Bukan semua sekolah ada TV, bukan semua sekolah perlu bukan semua sekolah ada projektor. So kita kena tahu kedai fun fasiliti sekolah tu. Okey, jadi nak set induksi ni kita boleh pelbagai. Mungkin kita bagi tunjuk gambar, mungkin dalam 2 minit, 1 minit pun okey dah. Okey. Tengok bergantung pada pengajaran yang kita ajar. Okey, 5 minit bagi saya sangat lama. Okey, kalau boleh tukar, okey, kena ubah sikit. Okey, untuk set induksi, okey, pertama, okey, untuk pertama, itu baru nak kena ulang balik. Okey, tengok balik. Okey, buka surat. Okey, okey. Okey, kalau rasa nak perlu disalin, perlu dicatat, salin. Okey. Then untuk langkah pertama set induksi di mana guru kena menyatakan objektif dulu. Okey, masuk kelas. Okey, bila masuk kelas, tulis dulu besar-besar kedebak kat papan putih tu. Tulis dulu. Okey, objektif pertama, 2, 3. Okey. Okey kelas. Okey. Sebelum cikgu start pengajaran, cikgu nak beritahu kepada awak semua di mana 3 objektif ini yang awak akan tercapai selepas pengajaran cikgu pada hari ini. Yang pertama apa dia? Kedua, ketiga. Okey. Kena tulis yang pertama, set induksi kena jelas, kena beritahu kepada murid objektif pengajaran yang nak diajar. Maksudnya yang menjadi fokus utama kita. Objektif kena beritahu. Maksudnya guru menyatakan objektif pengajaran di permulaan kelas yang akan diperoleh selepas selesai pembelajaran di bilik darjah. Cikgu sebagai cikgu yang kena nyatakan. And then, okay, ini waktu pencerapan kena buat macam ni. Tak kena waktu pencerapan ikut lantak hang lah. Tak peduli apa. Ya, hang nak mengajar tunggal dan balik pun lantak hang lah. Okay,
itu kelas hang. Okay, waktu mencapai jangan buat macam ni. Okay, kena jelaskan. Objektif, waktu nak masuk praktikal pun nanti jangan buat macam RPH macam ni. Okay, be careful. Okay, kena jelaskan objektif dulu. And Okey. then diikuti dengan guru memberi arahan kepada murid. Okay, arahan ni guru memberi arahan kepada murid. Okay, sebelum cikgu, okay, kita ambil masa, okay, bila kita dah bagi salam, budak dah bagi salam, dah baca doa bagai, okay, baru cikgu pun dah menyatakan objektif. Okay, kemudian yang kedua, okay, dengar arahan. Okay, maksudnya guru bagi arahan. Okey, guru bagi tengok tersasul dah Okey. Guru bagi arahan kepada murid ni maksudnya kalau murid tersebut sebelum kita start, pastikan, make sure. Beritahu murid, cikgu nak, sebelum kita start kelas, pastikan sampah sarap apa semua kemas, meja tak nak ada buku-buku lain kecuali subjek kita, supaya itu kita memberi arahan. Dan murid akan dengar. Kemudian guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Ini nak masuk ke langkah kedua ni, cikgu dah bagi beberapa arahan dah. Kemudian untuk maksudnya cikgu bagi arahan ni untuk nak bahagikan kumpulan. So bahagikan kumpulan ni ikut nombor lah. Cikgu kira ni awak kira daripada nombor 1, 2, 3, lepas tu ulang balik 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ulang balik 1, 2, 3, 4. Siapa yang nombor 1 dia adalah kumpulan 1. Gitu. Itu yang paling simple lah. Ataupun nak selamat, awak ambil senabai nama, awak bagi sesiap kumpulan 1 siapa, kumpulan 2, 3, 4. Pastikan adil lah. Setiap ahli tu ada pemberat. Kalau 6 orang, 6 orang. 5 orang, 5 orang. Alright. Kemudian seterusnya, and then, kemudian, and then baru start untuk set induksi. Seterusnya untuk set induksi baru start. Selepas dah pecahkan kumpulan berapa kumpulan, baru start. Berdasarkan gambar yang cikgu pegang ni, agak-agak apa yang kita nak belajar pada hari ni. Itu set induksi. Boleh tak masalah. Terpulang ikut kreativiti lah. Tapi biasanya jangan sesekali sepanjang nak masuk kelas buat sepanjang set induksi video je. Tak mahu ikut kreativiti. Sebab kita ada banyak. Kalau awak minat sejarah, banyak aktiviti sejarah yang boleh kita buat. Tapi selalunya saya lebih prefer otak saya BM. Saya pun tak nak sejarah. Tapi tak tahulah macam mana terlibat dan macam mana terpengaruh dengan sejarah pun saya tak tahu. And then lepas tu murid respon apa semua, and then guru bagi peneguhan positif lah. Kalau murid dah respon, cikgu saya tahulah, actually sebenarnya kita nak mengajar, kita nak buat karangan kan, karangan tajuk jiran kita betul tak, ataupun usaha mempupukan. Kalau dengar perkataan kata kunci yang dijelaskan oleh student, kira betul, kita bagi tepukan lah. Berikan tepukan kepada Aminah. Aminah berjaya menjawab persoalan cikgu. Bagilah tepukan. Tepuk lah. Bagi semangat. Dia sama ada macam saya katakan tadi, dia ada dua je. Penugahan positif ni ada dua je. Sama ada berikan tepukan, pujian. Itu je. Itu je. Jangan lebih-lebih. Jangan duduk had the limit. Had the limit maksudnya jangan duduk over, jaga batas. Dia lebih istilah macam itulah. Lepas bagi penugahan, wakil daripada semua kumpulan perlulah menyatakan topik pengajaran. Maksudnya setiap kumpulan tu macam tadilah. And then guru menulis tajuk pengajaran. Lepas settle semua tu, baru padam balik objektif yang kita tulis kat papan whiteboard tu, padam balik, tulis balik pengajaran dengan jelas. Tajuk pengajaran apa yang kita nak tulis tu dekat papan sebesar-besar alam. Jangan dulu besar sangat. Yang pastikan nampak dengan jelas. Faham tak? Untuk itu baru set induksi lah. Tadi dah berbalik pada tu dah.
Then kita masuk kepada langkah kedua. Okey. Langkah kedua, exploration. Maksudnya budak yang akan buat aktiviti. Okey, tadi dah kata sini, okey, jangan lebih pada, ini kalau boleh 2 minit, 3 minit ke bawah je. Maksimum 3 minit je. Dengan bawah 5 minit mengganggu banyak sangat. Banyak sangat masa. Okey, so selalu saya industri tak ambil banyak masa. Paling maksimum pun 4 je. 4 atau ni, jangan lebih pada 5. Jangan lebih pada 4. Okey. Okay. Untuk penerokaan, exploration, buat aktiviti. Untuk langkah kedua ni, aktiviti budak. Okey, untuk aktiviti budak. Okey, untuk aktiviti budak, exploration, di mana pertama, guru kena bagi arahan dulu. Jangan suka hati, okey, bila budak dah dengar arahan, okey, kali kedua kena bagi arahan lagi. Okey, kena bagi arahan lagi. Supaya budak dengar jelas, ulang balik arahan apa yang kita nak, kita mahukan. Okey, guru bagi arahan kepada murid. Kemudian yang kedua, pembahagian 4 kumpulan. Okey, tadi pun maksudnya bila kita dah bagi kumpulan yang pertama tadi tu, untuk langkah pertama, untuk langkah kedua pembahagian 4 kumpulan ni maksudnya dia orang dah gerak. Okey, dia orang dah bergerak untuk masuk dalam kumpulan masing-masing. Jangan tunggu waktu langkah pertama dah start bergerak ke apa ke. Langkah kedua baru minta dia orang gerak. Langkah pertama tadi cuma jelaskan. Okey, cikgu bagi nama ni ikut ni, cikgu baca ni, nama siapa kumpulan 1 2 3 4 ni. Okey, nanti cikgu selepas habis untuk langkah pertama, tapi jangan sampai langkah pertama. Okey, habaqlah selepas ni cikgu akan minta, kalau cikgu kata gerak masuk dalam kumpulan masing-masing, baru hampa gerak. Gitu. Okey. Untuk langkah kedua ni, gerak, minta dia orang gerakkan masuk dalam kumpulan masing-masing. Okay, kemudian baru start aktiviti. Okay, and then berikan habaq, maklumkan. Okay, dalam LPH kena jelaskan berapa masa yang kita peruntukkan untuk buat aktiviti. Untuk langkah yang kedua. Okay, kalau okay, maksimum 35 minit je. Maksimum. Itu pun paling hard limit. 40 minit, 40, okey, 35, actually sebenarnya 40, tapi kita letak 35 minit, andai kata dia orang minta extra pun 5 minit je. 40 minit. Habis 40 minit cukup minta times up, suruh berhenti. Okay, suruh berhenti. Okay, ketika buat aktiviti. Siap tak siap, itu belakang cerita. Okay, sebab kita nak menjaga markah prestasi. Okay, kemudian kalau nak rasa selamat, sebelum observation, buat aktiviti tu siap-siap. Bagi budak buat aktiviti tu siap-siap, waktu kelas, just tambah sikit-sikit je. Lepas tu, yang lebih ni untuk penerangan. So, dia tak grab masa yang agak lama. Okay. Kemudian, okay, bila dah bagi masa, and then, okay, and then, okay, and then, okay, kemudian, okay, lepas tu guru kena pantau lah. Okay, tapi dalam LPA janganlah jelaskan, okay, guru memantau setiap kumpulan melaksanakan aktiviti tak. Okay, beritahu di mana guru memuji, okay, sekali lagi bagi penugahan, guru memuji hasil kerja kumpulan, hasil kerja kerjasama, maksudnya banggalah, okay, budak dapat bekerjasama dengan ahli yang lain untuk melakukan aktiviti bagi penugahan semula. Okay. Okay. Selepas settle untuk aktiviti, masuk penerangan tadi. Okay. Masuk penerangan, sekali lagi bagi arahan. Okay. Bagi arahan. Okay. Supaya budak dengar arahan kita. And then, okay, kita yang pilih. Teknik kita yang pilih kumpulan secara rawak tu, tengok jam kita. Selalunya dalam kelas ada jam. Kalau ada jam, boleh tengok dekat handset ke apa, supaya kita tahu limit untuk buat aktiviti. Limit untuk terang. Okay, pilih secara awak hanya satu kumpulan saja. Kalau kita pilih jangan lebih daripada 2. Okay, and then
kalau budak bagi kekurangan penerangan, kita tambah. Okey, kalau ada kesilapan pun jangan on the spot menjatuhkan semangat pelajar. Okey, and then kita just tambah saja. Okey, untuk kita betulkan. And then kita bagi peneguhan positif kena berani tampil di hadapan. Okey, tampil di hadapan untuk bercakap, untuk membentangkan hasil kerja yang sangat bagus. Okey, walaupun dia lukis macam badut ke, okey, orang didi ke, okey, jangan duk hina budak. Okey, jangan duk hina budak, puji je. Okey, cantik lah, okey, walaupun hakikatnya tak lawa. Okey, tapi kena ni lah, reality. Okey, reality macam tu. Okey. Okey, masuk kepada langkah keempat. Okey, untuk penerangan, okey, kalau di sini 35 minit, kat sini mesti kena 30 minit. Penerangan biasa standard 30 minit je. Ataupun kalau 2 jam, 2 jam, kat sini 25 minit, sini 25 minit. Okey, kena bagi balance. Okey, yang set nasi 3 minit saja. And then langkah yang keempat, okey, langkah keempat iaitu langkah ke langkah keempat. Okey, langkah keempat iaitu perkembangan. Perkembangan. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Dalam bahasa Inggeris kita panggil elaboration. Elaboration. Okay, untuk elaboration, jangan dulu mandai-mandai bagi 30 minit. Okay, untuk elaboration ni bukan untuk terang balik. Okay, untuk elaboration ni, kita kena sediakan soalan kebat. Soalan kebat. Ini kita nak menguji budak sama ada budak faham apa yang kita ajar ataupun tidak. Okey. Okey, yang pertama, apa yang perlu ada dalam langkah 4 ni, elaboration ni. Pertama, pembahagian. Okey, budak masih berada dalam kumpulan yang sama, jangan dua pecah lagi. Okey. And then setiap kumpulan akan diedarkan stiker note. Okey, waktu observation order ni lah. Okey, edarkanlah stiker note tu bagai. Okey, lepas tu okey, dalam di stiker note tu ada soalan, okey, diminta ataupun setiap wakil ataupun yang kedua yang pertama tadi minta budak berada dalam kumpulan masing-masing. And then yang kedua wakil minta wakil setiap kumpulan datang ke depan untuk cabutan soalan. Okey, setiap kumpulan wajib ada soalan. Jangan tak ada soalan. So, bila diorang dah datang, suruh diorang jawab soalan dalam cabutan yang diorang dapat. Okay. And then, bagi penugahan. Okay. Bila bagi and then bukan bagi penugahan dulu. Bagi masa, tempoh masa dulu. Okay, so dia orang jawab. Jangan terburu-buru. Kalau ada masa, bagi dalam 10 minit. Okay, lalunya jangan bagi soalan agak level degree, master PhD semua. Okay, ikut kemampuan standard kan pemikiran dia orang. Okay, jadi dalam 5 minit, 10 minit macam tu pun dah kira okey dah. Okay, ataupun 8 minit. Okay, jangan ambil terlalu masa untuk elaboration ni. Okay, and then dalam LPH kena untuk elaboration kena nyatakan guru menyatakan waktu yang ditetapkan. Okay, kemudian yang seterusnya wakil setiap kumpulan, maksudnya kumpulan diminta sebelum kita bagi penugahan tu minta kumpulan bila dah dapat soalan berbincang bersama-sama dengan ahli kumpulan. Tak nak ada yang curi tulang. Okay, lepas tu baru bagi penugahan. Baru bagi masa yang ditetapkan. And then selepas masa diberi, and then pilih setiap kumpulan. Okay, ini kita juga kena pilih. Okay, jangan bagi budak yang nak bagi semua jawab. Okay, kita dah kesetengah waktu. Okay, pastikan kita kena pilih. Okay, pilih satu kumpulan saja. Okay, so dia orang nyatakan jawapan. Okay, abang dan dia orang kumpulan yang lain, kelas yang akan datang cikgu nak tengok. Okay, cikgu nak suruh dia orang bintang. Gitu.
Alright. Okay. And then bagi penugahan, okay, habis untuk langkah yang keempat, masuk langkah yang seterusnya iaitu penilaian. Penilaian iaitu evaluation. Okay. Untuk elevation, okay, selalunya setiap sekolah disediakan modul. Okay, ada buku lembaran kerja. Okay, macam SPP ada satu kena di lembaran kerja buku tu kena ada. Okay, okay. Yang okay, apa yang perlu ada dalam elevation ataupun bahagian penilaian ni? Pertama, guru memberi arahan, kena bagi arahan dulu. Okay, bagi arahan dulu, guru memberi arahan kepada murid. Okay, yang kedua, guru meminta murid menjawab soalan dalam buku lembaran kerja. Okay, okay, buku nama apa tak kisahlah, interaktif, PBD, formatif ke. Tapi baiklah, terpulanglah ikut sekolah lah, sekolah nak guna buku apa pun. Okay, kemudian diikuti guru memberi tempoh, kena bagi tempoh okey, supaya budak tahu berapa masa, okey, tempoh masa yang diberikan. Okey, guru meminta murid menukar buku, okey, maksudnya selepas masa dah tamat, suruh dia orang sweat dengan kawan sebelah, semak, okey, untuk kita bincang. And then guru meminta murid menukar buku bersama, okey, sebelah-sebelah lah, okey, dengan rakan sebelah. Okey, kemudian sisi perbincangan akan diteruskan. So bincang dengan pelajar. Okay, and then guru memberi penugahan positif kepada murid. Okay, itu baru langkah kelima. Lepas tu hampa dah tiba-tiba kat sini dah penutup. Apa benda apa ni? Okay, kalau boleh jangan lah. Okay, lepas tu ada lagi. Lepas langkah kelima, langkah yang seterusnya, actually dia adalah sampai langkah ke-8 tau. Waktu observation practical nanti jangan buat macam ni. Jangan sampai langkah kelima dia. Okay, bahaya lah. Awak nak dapat A, buat cara nak dapat A. Okay, langkah yang kelima, okay, adalah evaluation. Okay, untuk kita nak menilai budak boleh menjawab ataupun tak. Daripada situlah kita dah boleh menyimpulkan sama ada budak tercapai objektif ke tak tercapai objektif. Kita tengok dari segi lembaran kerja yang dia orang buat. And then baru masuk rumusan ataupun penutup. Okay, ataupun dalam istilah bahasa Inggeris, conclusion. Okay, untuk conclusion, murid mendengar rumusan topik pembelajaran yang diterangkan oleh guru dengan teliti. Maksudnya cikgu yang berperanan untuk menyimpulkan balik apa yang diajar oleh cikgu. Okay, untuk bahagian penutup ni. Kemudian yang diikuti, guru mengaitkan objektif. Kena kaitkan. Ni, tadi awak guru aktiviti, okay, guru membuat aktiviti refleksi. Apa ke benda ni, jaduh apa ni, kalau saya jadi pensyarah ni, pensyarah di PLI UKM ni, kosong apa. Kosong hampa. Kosong hampa saya bagi kosong kan ni kalau hampa buat macam ni. Kalau dengan saya. Nasib baik hampa duduk UKM. Nasib baik hampa duduk UKM. Siapa yang kena belajar dengan saya ni, saya bagi kosong sekarang. Saya bagi kosong. Kita pun lantak hampa lah. Nanti hampa kena repeat. Hampa jumpa lagi lah muka saya ni SIM depan. Kalau hampa dah meluat dengan muka saya, hampa pastikan jangan mengulang. Okey, buat betul-betul. Okey, untuk dengar ni salah ni. Tiba-tiba waktu penutup guru membuat aktiviti refleksi apa benda ni kosong kan saya bagi. Lepas tu guru bertanya soalan apa ni? Tak perlu pun. Benda ni untuk rumusan tak perlu. Benda ni tak perlu, jangan duk kata-kata terlebih dahulu. Geram lah. Kalau dengan saya ni masuk kuliah saya beletak macam perempuan. Tak kira lah hang suka kah tak suka lah tak hang lah. Yang penting ni. Right? Okay, untuk jangan buat benda-benda yang tak sepatutnya. Okay, lepas tu untuk rumusan yang pertama tadi, cikgu yang berperanan merumuskan balik. Dia beritahu, okay kelas, okay. Sebelum kita berakhirnya kelas, cikgu nak menyimpulkan apa pengajaran kita pengajaran kita untuk hari ini, di mana di mana kita dapat mengaitkan dengan objektif yang pertama tadi. Apa dia?
iaitu faktor-faktor perang dunia. Okey, kemudian objektif yang kedua, faktor yang pertama tadi definisi perang dunia. Okey, kemudian faktor yang kedua latar belakang perang dunia. Faktor ketiga objektif yang ketiga, faktor-faktor berlakunya perang dunia ketiga. Okey, so kaitkan dengan setiap objektif. Okey, kemudian murid diminta untuk membuat imbasan. Okey, selepas kita dah kaitkan, sebelum nak habis kelas tu, habaq. Okey, cikgu nak you all semua esok tolong baca muka surat buku teks muka surat 10. Okey, esok cikgu nak ajar tajuk sekian. Okey, beritahu budak, suruh budak ni baca, murid diminta untuk membuat imbasan sebintas lalu mengenai topik yang telah dipelajari bagi menguji ingatan, okey, ataupun minta budak belajar balik, baca balik. So kelas yang akan datang habaq kata saya nak soal, and then murid akan diberikan pendedahan berkaitan topik pembelajaran yang akan diajar oleh guru pada kelas yang berikutnya. Ini baru beritahu kata, untuk kelas seterusnya saya nak ajar topik sekian. Ini wajib benda wajib perlu ada. Okey, kemudian masuk kepada langkah ke-6. Langkah ke-6 apa? Langkah 5 ini langkah 6. Okey, langkah 6. Okey, lepas tu masuk kepada langkah yang ke-7. Langkah yang ke-7 adalah refleksi murid. Langkah 7. Okey. And then lepas langkah ke-7, refleksi murid ni, okey, ini maksudnya guru mengedarkan cardboard ataupun stiker note kepada murid, untuk meminta untuk dapatkan maklum balas berdasarkan pengajaran yang diajar oleh guru pada hari ini. Okey, itu sahaja yang perlu ditulis dalam LPH. Okey, masuk kepada langkah yang ke-8, refleksi guru. Langkah 8. Okey, langkah 8. Okey, untuk refleksi guru tak perlu bagi masa. Okey. Refleksi murid kena bagi masa. Okey, refleksi guru dia tak perlu. Okey, cuma urusan kena untuk bagi masa. Okey. Kalau kelas tu sejam, pandai-pandai lah hang jam. Berapa masa daripada awal sampai habis? Pandai lah. Bagi cukup lah. Okey, bagi cukup sejam lah. Kira tak cukup tu, bahaya tu. Okey. Refleksi guru. Okey. Ini sepatutnya kena langkah ke-8 lah ni. Langkah ke-8. So dah langkah ke-8. Okey. Yang last sekali adalah lampiran lah. Lampiran tu wajib lah. Okey, guru maklumkan berdasarkan maklum bayaran murid selepas pengajaran. Okey, untuk jadi cikgu, bila dah jadi cikgu sebenar, tak perlu pun buat panjang-panjang. Satu muka surat dah. Yang penting objektif, standard keadaan, standard pembelajaran, tarikh, hari, tingkatan. Tu je. Kotak-kotak aja. Itu settle, hantar. Settle, habis. Okey, ada berapa persoalan? Full 1 jam lah kita mengkuliahkan kelas pada hari ini. Okay. Ada apa-apa persoalan? So far faham cikgu. Baru faham. Okay. Alright. Okay, untuk ni saya nak tegur sikit. Untuk bagi fokus ni, okay, untuk sebelum praktikum tak apa lagi. Awak boleh mereka dalam praktikum, dalam waktu ketika praktikum nanti, jangan duduk buat kepala tau. Okey, sebab dalam LPT semua benda tu ada. Dalam LPT semua benda tu ada. Dalam LPT. So, cikgu minta kat guru penilai, jangan jadi bisu sangat. Jangan jadi bisu sangat kalau waktu LM nanti. Okey, kena nak kena pandai bercakap. Okey, jangan pandai bercakap ni maksudnya janganlah
Kalau bisu ke apa semua. Right. Okay. Lepas tu, uh, okay. Untuk bahan bantu mengajar ni actually boleh je. Okay, bahan bantu mengajar atau organisasi tak perlu pun. Okay, yang ni, untuk yang ni, okay, yang ni boleh masuk kat bawah-bawah ni. Okay, contoh, okay. Guru menulis di papan whiteboard, okay. Untuk objektif pengajaran. Contoh yang tadi saya dah maklumkan tadi tu. Okay, lepas tu masuk papan putih ataupun bila kita dah buat poin-poin, lepas tu yang gambar untuk yang kita gunakan untuk set industri tu letak kat bawah aja. So tak perlu pun. Yang dua ni tak perlu sebenarnya. Dua ni tak perlu. Just buat 3 kolom je. 3 kolom je. Okay, gambar-gambar tu boleh letak kat bawah. So kiranya aktiviti pengajaran dan pembelajaran ni dia punya kolom banyak lah. Masuk besar lah. Gitu. Okay, faham? Faham. Okay, lepas tu pembangunan pengajaran ni tak perlu ni. Tak perlu. Benda ni tak perlu pun. Okay, benda ni tak perlu pun sebenarnya. Oh. Benda ni tak perlu je. Yang penting pastikan dia punya lebar untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran ni besar besar sikit lah. Senang sebab kita nak buat gambar kat bawah dia. Paling tidak pun besar ni. Okay. Kalau dalam okay. Lepas tu kami dulu tulis tau. Apa beruntung taib. Kami sampai menangis-nangis. Anda bayangkan satu kelas sehari 4 LPH. 7 LPH. Mampus sehari 7. Seminggu dah berapa? Menangis saya sampai tangan sampai ni naik orat habis. Okay, bahan batu ni tak perlu ni. Tak perlu apa sini. Benda-benda ni tak perlu pun. Tak perlu pun. Kemahiran berfikir ni pun tak perlu ni. Benda-benda ni tak perlu. Jadi benda ni semua dah sistem kaedah lama ni. Ni sedangkan dipusatkan ni ini yang tadi yang mula-mula tu. Kalau nak bubuh apa ni buat dalam satu muka surat je. Ataupun lepas ni saya akan share dekat kira satu LPH lengkap yang saya buat. Nanti kira rujuk balik. Okay. Jadi yang mana yang perlu, yang mana tak perlu tu boleh perbaiki balik lah. Okay. Kira rekod ke? Kot. Okay. Baik. Kalau macam tu senang lah esok ni ataupun kira bagi kat saya. Saya share esok saya share je. Saya share bagi lepa dengar apa semua. Bagi lepa dengar apa semua. Lepas tu saya buka sesi Q&A. Gitu. Tak ada lah saya nak terang balik sampai sejam. sejam Boleh. sejam mengalahkan memberi kuliah pula. Boleh. Okay, baik. Ada apa-apa soalan? Takkan ni tak ada cikgu. Okay, faham? Faham. So far faham. Alright. So apa yang perlu diperbaiki, baiki. Apa yang tak perlu tu kekalkan. Okay. Kekalkan buat ni. Sebab Sem 3 kan masuk sekolah. Sem Kira 3. Sem 3 kan praktikum. Sem 3. So praktikum nanti jangan buat perangai buat LPH yang pelik-pelik. Okay, jangan ikut template yang ni sebab pesawah ni dia kadang-kadang dia kena tengok juga kalau perasan kan yang mengajar yang suruh buat LP ni cuba try tengok director video, cuba try tengok background dia. Cuba try tengok background dia bukan pedagogi punya background, dia bukan dekat apa pedagogi punya berlatar belakang, tapi dia dah tak ada siapa pesara yang berlatar belakangkan pedagogi yang perlu diajar. Malah dia yang kena ajar. So bukan semua pesyarah yang tahu pun, bukan semua pesyarah berlatar belakangkan kepakaran tersebut. Kalau nak tengok dari segi director video tu.
Dekat situ kita boleh jelaskan, kita boleh assume yang dia ni bukanlah terlalu pakar yang boleh kita perlukan, mahukan, gitu. Ah, okay. Bukan kita nak menghina, bukan kita nak menghina, cuma itulah, okay. Realiti ni kehidupan di universiti, okay. Pesyarah yang bukan kepakaran, tengok macam saya dekat saya pesyarah sambilan, okay. Saya background master pedagogi. Tapi alhamdulillah lah pedagogi kena ajar juga. Okey, diminta pula kena ajar subjek lain pula. Tapi mujur saya boleh mengajar. Okey, tapi nak kata pakar tu saya tak boleh assume pakar lah sebab bukan bidang kepakaran saya. Bidang kepakaran saya adalah pedagogi. Pedagogi untuk co-curriculum gitu. Okey, untuk pengajaran. Yang mana nak membantu pengajaran cikgu berkesan, tak berkesan, efisien, efektif. Itu bidang kepakaran saya. Alright. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan sekali lagi? So far tak ada, cikgu. Betul lah. Betul. Nanti kalau ada saya tanya. Okey, kalau apa-apa nanti boleh mesej dekat dalam WhatsApp. Okay. Alright, okey. Okey. Cukup untuk hari ni. Okay, thank you for attend my kuliah. Okay. Okay. See Alright. So you. so nanti kalau ada masa free, kalau nak masuk kuliah lagi, masuklah. Okay, okay. Masuklah, okay, untuk mendapatkan ilmu tepisan secara percuma ini, tidak perlu dibayar. Okay. Alright. Okay. Alright. So apa-apa kita bahas. Okay, take care. Assalamualaikum.